Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan ajar kamu macam mana nak gunakan modul. Jadi kamu akan dapat 2 modul ya untuk sains, satu pada hari Isnin punya dan satu lagi pada hari Rabu. Jadi kita tengok sama-sama. Okay, di halaman 1 ini adalah panduan lah. Okay, penerangan tentang apa yang kita nak capai melalui objektif penilaian, apa tajuk dia, apa standard kandungan dia, dan di sini disertakan lampiran. Di sini adalah aktiviti yang perlu kamu buat. Kamu perlu baca, kamu perlu fahamkan nota. Lepas dah baca macam biasa, jawab soalan daripada muka surat berapa sampai muka surat apa. Okay, jadi untuk soalan yang tajuk pada hari ini, kita nak sampai muka surat 7. Itu punya latihan. Okay, kamu boleh tanya cikgu sekiranya kamu tak faham. Dan hasil tugasan kamu perlu hantar kepada cikgu bila sekolah dah dibuka nanti. Okey, kita akan teruskan dengan melihat kandungan di halaman yang kedua. Okey, soalan corak ini penting ya bila kita nak jawab soalan berkaitan dengan hubungan ataupun soalan berkaitan dengan hipotesis ataupun kesimpulan. Jadi kita kena tahu macam mana nak jawab soalan corak. Okey, corak ataupun pola ya. Kalau soalan tu tanya pasal corak dan pola, ia adalah perkara yang sama. Tengok maklumat yang dibagi dalam jadual, graf, cartabak, rajah ataupun dalam pernyataan. Okey. Jelas? Kita tengok. Okey, cara mengenal pasti corak. Okey, jadi data tu kalau sekiranya dibagi dalam bentuk nombor, bar atau rajah, kita kena tengok dia punya susunan data itu sama ada nombor yang kecil itu pergi ke nombor yang besar. Ke nombor yang kecil ke nombor yang besar kita kata sebagai meningkat, bertambah ataupun menaik. Okey, yang kedua, nombor yang besar ke nombor yang kecil. Okey, macam turun tangga lah. Jadi dia boleh menurun ataupun berkurang. Nombor yang sama, okey, kita akan kata dia sebagai sama ataupun tiada perubahan. Kalau nombor itu bercampur-campur, kejap besar, kejap kecil, kejap sama, dia ada cara nak jawab juga. Kita akan pergi pada itu kemudian. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, di sini contoh yang pertama. Meningkat. Data menunjukkan peningkatan daripada yang kecil kepada yang besar. Jadi, kalau dia bagi, ini adalah bentuk jadual. Soalan ya, tanya apakah corak yang berubah pada jisim objek tersebut. Soalan dia nak tentang jisim. Okey, sekiranya dia nak tengok tentang jisim, kita jangan tengok benda lain. Kita hanya tengok tentang jisim sahaja. Jadi kita tengok nombor dia, data daripada nombor 1 pergi pada 2, 3, 4. Dari kecil ke besar. Jadi jawapan dia, corak dia adalah meningkat. Yang kedua, menurun. Kita tengok soalan. Apakah corak perubahan bagi jarak yang dilalui? Dia nak tanya pasal jarak. Jadi kita hanya perlu tengok jarak sahaja. Jangan tengok yang lain. Yang lain ni kita potong. Okey, sebab kita nak keliru. Jadi maklumat menunjukkan nombor itu 25, 20, 15, 10. Nombor itu menunjukkan penurunan daripada besar ke kecil. Jadi data dari besar ke kecil kita katakan sebagai menurun. Kalau soalan tanya, hanya jawab menurun. Bagi yang ketiga, sekiranya soalan data menunjukkan sama atau tiada perubahan. Okey, soalan dia kita tengok apakah corak yang berubah bagi masa yang diambil untuk troli bergerak. Jadi nak tentang masa. Jangan tengok yang ketinggian, jangan tengok yang jarak. Kita hanya tengok tentang masa. Jadi maklumat yang ada pada data ialah sama. 5, 5, 5 dan 5. Jawapan dia adalah sama ataupun kita boleh sebut sebagai tiada perubahan. Okay, yang keempat tadi, sekiranya data menunjukkan kejap meningkat, kejap menurun dan meningkat. Maksudnya maklumat itu bercampur. Okay? Jadi soalan yang diberi, apakah corak bilangan stroberi yang dikeluarkan? Kita tengok dalam jadual tentang bilangan stroberi. Ada 3 kelompok data, 3 kelompok corak yang dapat diambil. Okay? Yang pertama, nombor 3, 4, 5. Okey, maklumat dari kecil ke besar adalah meningkat. 6, 6, 6. Maklumat itu sama. Jadi kita boleh jawab sama ataupun kita boleh kata sebagai tiada perubahan. Okey, seterusnya,
Nombor yang ketiga, kumpulan yang ketiga iaitu 4 dan 3. Maklumat itu dari besar ke kecil. Jadi jawapan dia menurun. Jadi soalan tanya, apakah corak bilangan strawberry yang dikeluarkan? Kamu jawab meningkat, sama dan menurun. Itulah jawapan dia. Okey, bagaimana soalan akan dikemukakan dalam kertas periksa ya tentang corak ataupun pola? Dia boleh tanya sebagai, nyatakan corak perubahan bagi ketinggian tumbuhan. Tuliskan corak perubahan bagi bilangan ayunan. Apakah corak perubahan bagi suhu planet apabila jarak planet dari matahari semakin berkurang? Nyatakan corak bagi pemboleh ubah yang dimanipulasi. Apakah corak saiz belon apabila dipanaskan? Okey, ini adalah bentuk-bentuk soalan. Soalan tu panjang ke pendek ke? Kita ambil kata kunci dia sebagai soalan corak. Jadi cara jawab dia macam yang telah dibagi tahu tadi. Okey, kita cuba latihan. Okey, soalan nombor 1. Sekumpulan murid menjalankan satu eksperimen bagi membuktikan mikroorganisma boleh membesar. Mereka menenjis 3 keping roti dengan beberapa titis air. Roti itu kemudiannya dibiarkan di dalam plastik selama 3 minggu. Carta bar menunjukkan keputusan yang diperolehi. Okey, murid akan tengok dalam ni ada carta bar. Okey, pada palang yang ini dia menceritakan tentang bilangan tumpuk hitam. Okey, pada yang ini adalah minggu. Jadi soalan dia nak nyatakan corak perubahan dalam bilangan tumpuk hitam. Jadi yang mana kita nak tengok? Dia nak corak perubahan dalam bilangan tumpuk hitam dalam masa 3 minggu. Dalam soalan tu memang disebut kedua-dua. Pemboleh ubah itu bilangan tumpuk hitam dan juga minggu. Jangan keliru ya. Kita tengok bilangan tumpuk hitam. Ataupun kita terus tengok pada carta bar itu. Okey. Kalau kita nak fahamkan tentang carta bar ini, cikgu terang sikit ya. Okey, minggu pertama ada 5 bilangan tumpuk hitam. Minggu yang kedua ada 10 bilangan tumpuk hitam. Minggu yang ketiga ada 20 bilangan tumpuk hitam. Jadi, angka itu menunjukkan data bertambah ke data berkurang. Data bertambah daripada 5, 10 dan 15. Okey, jadi corak perubahan bertambah. Kita boleh jawab terus. Bertambah. Satu saja perkataan yang kita tulis. Kita tak perlu tulis ayat panjang-panjang. Tak perlu kita tulis ayat penuh ya. Corak perubahan dalam bilangan tumpuk hitam dalam masa 3 minggu ialah betul. Tak perlu. Itu akan boleh menyebabkan kita salah. Okay, kita keliru dan kita salah. Kalau tak nak tulis bertambah, boleh tak kita nak tulis meningkat? Boleh ya. Okay, seperti yang nota yang terdapat pada modul ini, kita menggunakan perkataan meningkat. Okay, kalau tak nak tulis meningkat, tulis menaik pun boleh. Sebab dia membawa maksud yang sama. Okay, seterusnya soalan yang kedua. Cikgu belanja lagi satu. Terdapat 3 bekas X, Y dan Z yang dipenuhi dengan 100 ml air dan dicampur dengan bilangan gula yang berbeza. Setiap bekas terdapat sekeping mangga. Selepas 3 hari, rasa setiap keping mangga direkodkan seperti yang ditunjukkan di jadual di bawah. Okey, kalau tengok soalan ni tentang tajuk apa? Tajuk pengawetan makanan kan? Okey, jadi kita tengok. Okey, dia bagi bentuk jadual. Okey, mudahlah. Okey, tapi kita tengok bilangan gula 1, 2, 3. Okey, rasa sekeping mangga tiada rasa, manis, amat manis. Ini tidak menunjukkan nombor. Jadi macam mana nak jawab? Kita tengok soalan. Apa yang dia nak? Dia nak pasal bilangan gula ke ataupun dia nak pasal rasa sekeping mangga? Okey, nyatakan corak perubahan bagi kemanisan sekeping mangga. Dia nak tentang kemanisan sekeping mangga apabila bilangan gula meningkat. Jadi kita tengok. Tiada rasa, manis, amat manis. Macam mana kita nak cakap? Sebab dia bukan nombor. Boleh tak kita andaikan sebagai pola? Boleh. Ya? Tiada rasa, manis, amat manis. Maksudnya level tu semakin lama semakin manis. Okey, jadi meningkat ke menurun? Ya. Jawapannya meningkat. Senang sahaja. Okey, soalan ketiga. Satu eksperimen dijalankan di mana satu objek digolek melalui satu satah condong dan jarak yang dioleh oleh objek telah direkodkan di dalam jadual. Jadi ini senang, sama macam nota. Okey, G same object,
jarak dilalui. Kita baca soalan dan kita garis. Tak nak susah, kita garis supaya kita jelas. Nyatakan corak perubahan bagi jarak yang dilalui. Jadi dia nak tentang jarak yang dilalui. Jadi kita tengok pola dia. 25, 20, 15, 10. Meningkat atau menurun? Menurun. Jadi apa nak tulis? Menurun. Itu sahaja. Cikgu dah belanja 3 contoh. Boleh tak sekiranya kamu teruskan dengan menjawab soalan nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sehingga muka surat yang ke-7. Itu saja pada hari ini. Sekian, terima kasih.